Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Hafiz. Jadi hari ini kita sambung lagi kita punya bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul dengan soalan yang seterusnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data dalam setiap jadual kekerapan berikut. Jadi kalau kita tengok kan, kehendak soalan yang ni sama dengan kehendak soalan yang sebelum ni. Cuma kali ni maklumat adalah berdasarkan bentuk jadual. Okey. Untuk yang A ni, kita ada skor 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ada bilangan murid yang mencatatkan skor masing-masing lah. Okay. Skor 1 ada 3 bilangan murid. Untuk skor 2 ada 7 bilangan murid. Ada 10 bilangan murid yang catatkan skor 3 dan seterusnya. Okey, untuk soalan yang tanya julat, ini mudah lah. Okay. Sini julat apa yang dia nak? Julat skor. Jadi kalau julat skor, kita ambil je skor yang paling besar, kita tolakkan dengan skor yang paling kecil. Jadi untuk nombor 2A ni, sebenarnya dia nak julat skor. Jadi skor yang paling besar adalah 5. 5 tolakkan dengan 1 sebab 1 ni skor paling kecil. Jadi julat skor adalah 4. Okey, seterusnya diminta julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni kita ada kerja kena buat sedikit sebab kita nak kena tahu di mana kuartil pertama dan di mana kedudukan kuartil ketiga. Adakah kuartil pertama tu berada pada skor kedua ke, ketiga ke ataupun keempat. Benda tu kita kena buat kerja sikit. Cara dia adalah cikgu tulis je balik skor dengan bilangan murid ni. Cikgu just tulis balik. Cuma cikgu akan buat table dalam bentuk menegak. Kalau kat sini kita perhatikan skor dengan bilangan murid ni dia buat dalam bentuk melintang. Cikgu akan buat menegak. Skor bilangan murid. Kita ada skor 1 sampai 5. Bilangan murid kita ada 3, 7, 10, 9, 6. Okey. Mula-mula sekali kita kira berapa jumlah bilangan murid yang kita ada. Jadi kita ambil kalkulator, kita kira je lah. 3 tambah 7 tambah 10 tambah 9 tambah 6. 35. Okey, kita rekod bawah ni sama dengan 35. Okey, lepas tu kita kena buka satu lagi kolom. Okey, satu lagi kolom untuk kita buat kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan ni senang je. Untuk skor yang pertama kita ambil je balik berapa bilangan murid ni, kita tulis je balik. Okey, sebab dia yang pertama, line yang pertama kita tulis je balik berapa dia punya bilangan murid. Okey, untuk skor yang kedua, kekerapan longgokan ni adalah macam ni. Okey, 3 ni tambahkan dengan 7. Okey, 3 ni tambahkan dengan 7 sama dengan 10. Tulis 10 dekat sini. Okey, maksud dia kekerapan longgokan untuk kelas yang sekarang ini adalah hasil tambah kekerapan longgokan kelas yang sebelum dengan kekerapan kelas yang sekarang. Okey, kan 3 ni kan kekerapan longgokan kelas yang sebelum dia. Sekarang kita tengah buat yang ni. Kita tengah buat yang ni sekarang ni. Okey, kekerapan longgokan kelas yang sebelum ditambahkan dengan kekerapan kelas yang sekarang. Kelas yang sekarang 7. Jadi 3 tambah 7 sama dengan 10. Okey. Okey, untuk skor yang ketiga pula dia punya kekerapan longgokan akan jadi 20. Sebab apa? 10 tambah dengan 10 dia akan jadi 20. Okey, untuk skor yang keempat, kekerapan longgokan dia akan jadi 29. Sebab 20 tambah 9. Okey, dan kekerapan longgokan untuk skor yang terakhir, skor yang kelima ni adalah 35. Okey, 29 tambah 6, 35. Betul tak? Okey, dekat sini, kalau kita perhatikan, kekerapan longgokan kita yang last kali ni, dia mesti sama dengan jumlah bilangan murid kita ni. Dia mesti sama. Kalau tak sama, maknanya kata kamu ada buat silap dekat mana-mana. So, kamu kena tengok balik semula apa yang kamu dah buat. Okey. Okey, nama lain bagi bilangan murid ni, berapa orang ni ada ni, adalah kekerapan. Sebab tu tadi cikgu ada sebut sini kekerapan.
Okey, nama lain bagi bilangan murid ni adalah kekerapan. Okey, skor ni juga kadang-kadang kita wakilkan dengan menggunakan huruf X, tapi tak apalah, itu nanti kemudian. Okey. Sekarang ni bila kita dah siap kita punya kolom kekerapan longgokan, okey, nak lagi cantik sebenarnya kita buatlah sekejap dulu apa? Garis lurus macam ni. Nak lagi cantik, buat macam ni. Lagi elok lah macam ni. Cuma cikgu just nak mengajar je. Okey, kita balik kepada kehendak soalan. Dia minta julat antara kuartil. Kita tahu dah berdasarkan soalan yang kita buat sebelum ni, julat antara kuartil, rumus dia kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Mula-mula sekali kita cari dulu kita punya kuartil pertama. Okey, rumus untuk kuartil pertama adalah 1/4 darab dengan n tambah 1. N kita ni merujuk kepada jumlah kekerapan, jumlah bilangan murid ni. Okey, jadi jumlah bilangan murid kita sama dengan 35. Jadi 1/4 darab dengan 35 tambah 1. 35 tambah 1, 36. Jadi kita ambil je kalkulator, 36 bahagi dengan 4, kita dapat 9. Okey. Okey, maksud dia kuartil pertama kita, kedudukan dia adalah pada kedudukan ke-9. Jadi nak tengok kedudukan ke-9 ni kat mana? Kita akan tengok dekat kekerapan longgokan kita. Okey, sebenarnya kekerapan longgokan 3 ni maksud dia adalah 1 hingga 3. Okey, 10 ni pula maksud dia 4 hingga 10. Kenapa 4? Sebab tadi kan dia stop dekat 3. So lepas 3 mestilah 4. Okey, 4 sampai 10. Okey, lepas 10 apa? 11. 11 sampai 20. Lepas 20, 21 sampai 29. Lepas 29, 30. 30 sampai 35. Ni maksud sebenar kekerapan longgokan ni. Jadi kedudukan 9 ni dia akan berada di sini. 4 hingga 10. 9 tu akan berada di sini. Jadi kuartil pertama kita adalah, kita baca skor dia. Sebab kita tengah cari julat antara kuartil bagi skor. So kuartil pertama kita berada pada skor kedua. Okey. Jadi skor 2. Okey. Sekarang kita sambung pula dengan kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama juga, cuma rumus dia disebabkan kuartil ketiga dia bukan 1/4 1/4 sebab dia kuartil pertama. Kalau kuartil ketiga 3/4. 3/4 darab dengan n tambah 1. Okey. Cuma kat sini kena alert ni lah yang 3/4 dengan 1/4 tadi. Kalau kuartil pertama 1/4, kuartil ketiga 3/4. Itu je, senang je. Okey. Jadi 3/4 darab dengan 35 tambah 1. N merujuk pada jumlah kekerapan. Okey, 35 tambah dengan 1, 36. 36 darab dengan 3 bahagi 4. Kita akan dapat 27. Okey, maksud dia kuartil ketiga ni akan berada pada kedudukan ke-27. Jadi kedudukan ke-27, kalau kita tengok kekerapan longgokan kita ni ada dekat sini. Dekat sini, iaitu daripada 21 hingga 29. 27 tu duduk dekat sini, iaitu pada skor keempat. Jadi kuartil ketiga kita adalah skor keempat. Dah dapat kuartil ketiga, dah dapat kuartil yang pertama, kita tinggal tolakkan sahaja sebab julat antara kuartil, rumus dia adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga kita 4, kuartil pertama kita 2, sama dengan 2. Jadi inilah kita punya julat antara kuartil untuk soalan yang A ni. Boleh? Okey, kita cuba satu lagi soalan, iaitu soalan yang B ni. Sama je, dia minta julat dan julat antara kuartil. Cuma kali ni dia minta julat panjang. Tadi julat skor, kali ni julat panjang. Okey, julat panjang senanglah. Kita tengok je panjang yang paling besar, kita tolakkan dengan panjang yang paling kecil. Jadi untuk soalan 2B, adalah sama dengan 20 tolak 15.
dia akan sama dengan 5. Okey, 5 apa ni? Sentimeter. Okey, untuk cari julat antara kuartil samalah macam tadi. Okey, boleh je kalau kamu nak buat table secara melintang, cuma cikgu suka secara menegak. Tapi ikutlah selera kamu. Macam cikgu akan buat menegak sajalah. Jadi cikgu tulis balik panjang dengan bilangan ribbon ni. Panjang, okey. Bilangan ribbon ni, ingat nama lain dia boleh je cikgu tulis sebagai kekerapan. Tapi kat sini cikgu just ikut je lah apa dia buat kat sini. Okey. Bilangan ribbon. Jadi panjang kita ada 15 sampai 20. 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Bilangan ribbon kita ada 3, 5, 9, 15, 8, 4. 3, 5, 9, 18, 15, 8, 4. 15, 8, 4 ni 15 Okey. Pertama sekali, sebelum kita buka kolom kekerapan longgokan tu, kita total upkan dulu berapa bilangan ribbon yang kita ada ataupun berapa jumlah kekerapan kita ni. Okey, 3 tambah 5 tambah dengan 9 tambah 15 tambah 8 tambah 4, total akan jadi 44. Okey, total 44. Okey, sekarang kita tambahkan kolom kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Okey, untuk panjang yang pertama ni kita just tulis je balik dia punya bilangan ribbon 3 untuk kekerapan longgokan. Untuk panjang 16 ni kekerapan longgokan dia 3 tambahkan dengan 5. Okey, dia akan jadi 8. Okey, dia macam ni. 3 tambahkan dengan 5. Okey, cikgu ulang balik kekerapan longgokan untuk kelas sekarang yang kita tengah buat ni, yang kita dapat 8 ni, nak dapat 8 ni, kekerapan longgokan kelas yang sebelum tambahkan dengan kekerapan kelas yang sekarang. Perhatikan betul-betul ayat yang cikgu gunakan. Kekerapan longgokan kelas sebelum tambah dengan kekerapan kelas yang sekarang. Kena tahu beza tu. Okey. Di kat sini cikgu padam balik, cikgu tulis balik 8 ni. Okey. Seterusnya kekerapan longgokan untuk panjang yang 17 ni, 8 tambah dengan 9. 8 tambah 9, 17. Okey, seterusnya panjang untuk 18 ni, kekerapan longgokan dia tambahkanlah 17 dengan 15 ni, 7, 5, 2, so 32. Okey. Seterusnya 32 tambah 8 dia akan jadi 40. Dan kekerapan longgokan yang terakhir sekali dia akan jadi 44. Tengok 44 kita dapat ni, last kali ni sama je dengan jumlah kekerapan yang kita dapat. Tak dapat sama, ada something wrong somewhere, kena tengok balik. Okay. Dalam exam kamu buatlah garisan ni. Cikgu tak buat sangat sebab cikgu just nak mengajar. As long kamu boleh faham tu okey lah. Tapi tak apalah, cikgu dah terbuat dah. Okey. Okey, saja cikgu nak tekankan lagi sekali. Ingat, sebab nanti akan datang kamu akan tengok dia punya bilangan ribbon ni dia tukar kepada nama kekerapan. Panjang ni mungkin dia buat dalam X cm. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Okey, dah buat kekerapan longgokan. Kita tentukanlah mana kita punya kedudukan untuk kuartil pertama. Jadi kuartil pertama kita, rumus dia apa tadi? 1/4 darab dengan N tambah 1. Okey, N sama dengan 44. Okey, jadi 1/4 darab dengan 44 tambah 1. 44 tambah 1 sama dengan 45. 45 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 11.25. Maksud dia kuartil pertama kita ni akan berada pada kedudukan 11.25. 11.25 tu dekat mana? Okey. Kalau dah biasa nanti kamu akan nampak kedudukan 11.25 tu ada dekat sini. Dekat sini, dekat sini. Mana kata kuartil pertama kita adalah pada panjang 17 cm. Dalam cm ke ni? Dalam cm. Tapi kalau tak biasa lagi tak apa. Kamu tulis je kekerapan longgokan 3 ni, maksud dia 1 sampai 3. 8 ni pula 4 sampai 8. 17 ni pula 9 sampai 17. 32 ni pula 18 sampai 32. Lepas tu sini 33 sampai 40. Sini pula 41 sampai
44. Jadi biasanya student kalau buat macam ni lagi nampak lah. Okay. Jadi 11.25 kedudukan ni berada kat sini, iaitu di antara 9 sampai 17. Betul tak? Iaitu pada kuartil pertama kita adalah pada 17 cm. Okay. Kita buat pula kita punya kuartil ketiga. Kuartil ketiga kita rumus dia 1/4 ke? Bukan 1/4, 3/4. Okay, darab dengan N tambah 1. Jadi 3/4, N kita 44 tambah dengan 1. Okay, 44 tambah 1, 45 lah. 45 darab dengan 3/4. 33.75. Okay, ini kedudukan kuartil ketiga kita. Jadi kalau kita tengok kat sini, 33.75 tu akan berada di sini, iaitu di antara 33 hingga 40. Jadi kuartil ketiga kita adalah pada panjang 19 cm. Dah dapat kuartil pertama, dah dapat kuartil kedua, kita tinggal tolakkan je lah julat antara kuartil. Okay. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama, maka dia akan jadi 19 tolak 17 sama dengan 2 cm. Okay, inilah kita punya jawapan untuk soalan yang B ni. Okay, untuk soalan yang C ni, okay, cikgu tinggalkan untuk kamu sendiri cuba jawab. Boleh kongsikan jawapan dekat ruangan komen. So nanti cikgu akan semak lah betul ke salah. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih buat sudah menonton. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.